Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita kumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan kata tafsir Ibn Katsir. Kemudian kita sampai ke akhir itu kita bincangkan sampai ayat ke 127. Kita ambil last sekali bincang kita. Kita ambil berkenaan dengan ayat 127 kita ambil lagi. Kita sampai 126. 126. Okey. So kita tinggalkan satu ayat. Tak, dua ayat. Kita ambil 124, 123, 124. Kita tinggalkan 125, 126. Kedua ayat kita ambil lagi. Berkaitan dengan tajuk masalah Milah Ibrahim kan. Kita kata aku kupas sikit sebab tajuk ni pada masyarakat Islam kita di Malaysia ni dah timbul macam kekeliruan berkenaan dengan tajuk Milah Ibrahim. Bahkan ada orang yang menggunakan alasan kata Milah Ibrahim ni bukan Milah Muhammad. Kita suruh ikut Ibrahim. Ikut Muhammad. Ni masalah lah. Jadi kita kata kalau yang kita terangkan. Baik. So itu kali kita ambil kan kita berkenaan masuk syurga ataupun janji Allah Taala tentang kebaikan tu sebenarnya kita kata bukanlah dengan janji kita, bukan dengan impian kita, bukan impian ahli kitab. So Allah terangkan dalam tajuk kita masih berkaitan dengan tajuk kehukuman Allah Taala adalah keadilan mutlak, balasan dia adalah kebenaran dan keadilan. Hukuman Allah Taala kan hukum apa-apa semuanya betul dan tepat. Tak ada benda yang silap. So kat sini pun kita bincang kita masih lagi tajuk itulah. Bila Allah Taala terangkan berkenaan dengan tajuk tidaklah apa kita cakap, tidak juga apa yang ahli kitab cakap, tapi barang siapa yang buat keburukan dia dibalas dengannya. Cuma ayat ni kita bincang hari tu para sahabat Nabi SAW berasa berat ayat ni. Sebab kalau ni kata dengan keadilan Allah Taala tidak tertinggal satu benda pun. Tapi dalam masa sama Nabi terangkan semua musibah, kesakitan, kemalangan yang kena pada kita sepanjang hidup kita semuanya adalah pembersihan bagi dosa. Itu yang dikatakan pembalasan di dunia. Okey. Dan tidak dapati wala lahu minulillah, dan takkan dapati orang tersebut takkan dapati untuknya dari selain Allah Taala perlindungan dan membantu. Kemudian ujung tu akan terangkan macam biasa lepas sebut tentang keburukan atau terang kebaikan bagi harapan kepada orang beriman. May ya'mal minas solihat, orang siapa beramal daripada kebaikan min dzakar unsa adalah kita wanita, wa hum minna akan beriman. Fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna nakira. Maka mereka itulah yang akan masuk syurga dan takkan dizalimi walau satu benda pun. Cuma kita ke sini kita terang tu dan kita nak masuk pada tajuk agama Ibrahim. Baik. Pasal balik pada asal kita sebut itu sebenarnya ada tiga sebab untuk seorang untuk punya amal diterima. Pertama, ikhlas kepada Allah Taala, ikut Nabi. Itu yang kita bincang ayat ni. Kemudian satu lagi adalah masalah akidah yang betul. Kerana kalau akidah tak betul, walaupun dia ikhlas tulus kepada Allah Taala, tapi akidah tak betul. Contoh macam tak percaya suatu perkara daripada Nabi beritahu ke, atau dinafikan contoh macam akhirat ke malaikat ke, maka walaupun dia ikhlas kepada Allah Taala, walaupun dia ikut Nabi SAW, tapi tetap tertolak. Maka akidah yang betul adalah syarat utama untuk penerimaan amal juga. Tiga syarat. Okay, jadi 1, 2, 4 kita berhenti situ. Kita sambung insya-Allah hari ini 125, 126. 125, 126. Okey. Okey. Thumma qala ta'ala, sambung Thumma qala ta'ala, kemudian berkata Ibn Katsir berkata, kemudian berfirman Allah Taala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, dan siapakah lebih baik berbanding orang yang menyerahkan yang elok agamanya kepada Allah Taala. Siapakah lebih baik agamanya berbanding orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Taala. Maksud dia ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal li rabbih, kepada Tuhannya azza wa jalla, ditulus dalam beramal kepada Tuhannya. Fa'amila iman dan wahtisaban, dia beramal dalam keadaan beriman
percaya Allah Ta'ala, percaya semua yang Allah Ta'ala suruh kita percaya. Kemudian ihtisaban dalam keadaan mengharap ganjaran Allah Ta'ala. Wa dan dia ketika beramal tu, ya, beramal tu muhsinun dalam keadaan muhsin itu ittaba'a fi amalihi ma syara'ahu Allah Ta'ala lah. Bukan buat kebaikan, maksud dia beramal soleh kan, menyerah wajah kepada Allah Ta'ala, tapi dalam keadaan dia ada muhsin. Muhsin tu yang diterangkan sini adalah ittaba'a fi amalihi ma syara'ahu Allah Ta'ala. Dia mengikuti dalam amalnya apa yang disyariatkan Allah Ta'ala untuk dirinya. Allah Ta'ala syariatkan untuk dia, itu yang dia buat. Wa arsala bihi rusulahu, dan apa yang Ta'ala utuskan dengannya rasulnya, minal huda wa dinil haq, daripada petunjuk dan juga agama kebenaran. So jadi Ibn Katsir kata, ya, wa hadza syartani la yasihu amalu amilin bidunihima, dan ni dua syaratnya, itu ikhlas dan ittiba' kepada Nabi SAW. Dia adalah dua syarat yang takkan sah amal seorang yang beramal dengan tanpa kedua-duanya. Tak ada amal maka tak boleh. Ya, tak boleh. Sebenarnya kalau ikut pada ayat yang awal tadi, apa dan tambahan itu satu lagi apa, wa hum mu'minun, dalam keadaan beriman. Kalau tak beriman dengan betul iman yang dituntut Allah Ta'ala, maka tak sah, tidak sah amal. Ya, maksudnya tiga lah kalau bagi saya, kalau ikut pada apa yang saya baca berdasar pada Ibn Katsir sebut dan tambah dengan apa yang disebut oleh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, seorang ulama daripada Mauritania yang dunia tengah pengajar di Madinah. Dia karang kitab Adwa'ul Bayan, kitab tafsir Quran. So dia pernah sebut tadi, dia kata sebenarnya ada satu lagi, itu yang ketiga adalah akidah yang betul. Kalau akidah yang tak sahih, maka buatlah ikhlas pun, ikut Nabi sekalipun, tapi takkan dikira. Sebab syarat pertama akidah kena benar. Kalau akidah yang salah, dia takkan terima amal. Okay. Jadi maksud dia kata kat sini, dia kata dua syarat lah, iaitu takkan sah amal seorang yang beramal, amalan seorang yang beramal dengan tanpanya ayyakunu khalisan sawaba, hendaklah dia tulus dan juga tepat. Itu betul. Okey. Wal khalis, dan maksud khalis tu, tulus tu, ikhlas tu adalah ayyakunillah, hendaklah ia kerana Allah Ta'ala. Buat tu kerana Allah. Pasal dia punya motivasi hidup dia, semua benda kerana Allah. Ini benda yang kita patut tanam dalam diri kita dari kecil sebenarnya, daripada anak-anak lagi. Kita kena cari redha Allah Ta'ala. Sebab banyak kita lihat dalam masyarakat, ketidakbahagiaan tu berpunca daripada mencari redha manusia. Mencari redha manusia. Manusia nak apa, nanti orang kata apa. So jadilah in the end, seorang yang beramal tu dia tak boleh nak sampai kepada kepuasan hati. Jadi puas ni bukan kita nak puas hati kita je, tapi pasal fulfillness, kan, benda rasa diri kita ni rasa cukup. Bila kita menunaikan tugasan yang diberikan, selesai tugas kita relax, kita rasa tenang, hati jiwa kita lapang. Tapi bila kita tak boleh sampai kepada matlamat, kita cebok kejar matlamat orang ni punya cara, orang tu punya cara, orang ni punya tujuan hidup. So dah sekali kita tak boleh sampai lah. Macam seorang isteri kan, dia sibuk nak redhakan semua orang, adik-beradik dia sibuk nak redhakan, ya, bapak dia sendiri redhakan, tapi dia lupa yang sebenarnya dituntut tu dia satu je. Itu Allah Ta'ala Maha Adil. Dia Allah tak bagi dia pecah belahkan jiwa dia untuk kena ikut banyak, ikut satu. Dia macam lelaki pula pada mak bapak dia, agama Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi basically kalau ni kata kita faham kat situ, cara pengagihan tugasan ni yang tak letakkan untuk setiap manusia ni ada tugasan tersendiri. Punca utama dia adalah supaya manusia ni tidak menjadi kuil kecamuk, tidak jadi pening kepala nak buat mana satu. Sebab sedang redhakan ibu bapa dia, tapi nak kena redhakan suami dia. Dia wanita kan yang salah. Redhakan anak, dia lupa sebenarnya suami dia tu yang nombor satu, bukannya nilai. Jadi cara agihan tersebut, agihan Allah Ta'ala berikan tulus tadi, ikhlas pada Allah Ta'ala. So apa tak redha kita buat, dia kejar itu. Kita tak boleh redhakan semua manusia dalam satu masa. Kita kena kejar redha Allah Ta'ala dalam kehidupan kita, dan baru kita rasa fulfillness. Mana masa tak dapat penuhi yang lain, kita nak penuhi tuntutan Allah Ta'ala, kita lapang dada, kita seronok. Hidup kita bermakna. Tak bermakna hidup ni kalau dia kata manusia ni tak boleh nak isi tuntutan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu masalah sebenarnya. Okey. Jadi apa dia kata? Jadi kata kena ikhlas. Okey. Wasawab, dan betul pula ayyakuna mutabi'an lisyari'ati. Dan dia bertepatan atau ikutan kepada syarak. Buat cara hakikat tarikat semua terbatal. Sebab syariat itu yang Nabi bawa. Dan itu yang Allah Ta'ala tunjukkan, Allah Ta'ala nak kita buat dan Nabi tunjuk pada kita. Allah nak kita buat, Nabi tunjuk pada kita.
solatnya ke, puasanya ke, zakat ke, haji ke, semua berpadanan dengan apa yang Allah Ta'ala nak. So kalau dia kata manusia tu, dia sibuk dengan keikhlasan dia, lupa itibak kepada syarak, maka dia gagal lah. So balik pada asal kalau iblis pun tahu Allah Ta'ala Tuhan, kenal Allah Ta'ala, tapi tak dikira amal yang dia buat. Sebab kerana dia tak nak ikut syarak, ikut perintah Tuhan. Kita ni bila datang Rasul ajar kita apa yang Tuhan nak dari kita. Itulah kebesaran, kebenaran atau kebesaran amal yang patut kita kejar. Amal yang paling besar, amal yang paling benar patut kejar kat situ. Sebab itu Nabi ajar. Itu banyak orang yang pergi cari redha dengan cara yang bermacam-macam. Ini ikut cara tarikat ni, ikut cara orang sekian, ikut cara tabligh, ikut cara, semua ikut cara maulana, cara ustaz, cara tuan guru, cara tok guru. So berakhir dengan kita tak mengisi akan tuntutan agama. So Allah Ta'ala utuskan Rasul untuk ajar kita, untuk bukan setakat kenal kita pada Allah Ta'ala, ajak kita sembah Allah Ta'ala betul dengan cara yang Allah Ta'ala nak. Nah itu syariat. Itulah syariat. Nah, kita ni Muslim sebab syariat. Kalau tanpa syariat yang dia utuskan, kita tak bangsa apa. Nah, sebab tu kita ada syariat. Sebab tu kalau ni kata ada orang tu kata hakikat, marikat, makrifat, tarikat, semua sesat. Automatik sesat. Sebab syariat tu yang utama, bukan diajarkan yang lain. Dalam masalah bagaimana keikhlasan seorang tu, dia belajarlah. Kita bukan beramal, berikhlas baru beramal. Kita beramal berterusan sampailah datang keikhlasan. Jangan berhenti beramal. Dah ikhlas pun amal lagi. Bukannya kita berhenti beramal. Sebab tu Nabi tak pernah tinggalkan solat hatta sampai mati. Para sahabat Nabi macam tu juga. Tak pernah sibuk dengan benda lain kecuali ibadat yang Allah Ta'ala tunjukkan. Sebab di situ duduknya redha Allah. Pada syariat itu ada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Maka fayasihu zahiruhu bil mutaba'ati, maka sah zahir orang tersebut jadi sahih, jadi betul dengan apa? Dengan ikutan. Wa batinuhu bil ikhlas, dalaman dengan keikhlasan. Dalam dengan keikhlasan jadi betul, luar dia betul dengan syariat, dengan ikutan. Okey. Fa matafaqadal amalu, maka setiap kali mana apabila dan bila mana kehilangan satu amal tu ahada hadaini syartaini, bila mana satu amal tu kehilangan salah satu dua syarat ini, fasada, maka dia rosak. Rosaklah amal berkenaan, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tak boleh, dia tak boleh. Dia mesti ada dua sekali. Tapi balik pada asal permulaan mesti iman yang akidah yang benar. Kalau akidah tak betul, ada ikhlas, ada ikhlas dan juga ada ittiba, ikutan, tak guna. Maka faman faqada al-ikhlasa kana munafiqan. Barang siapa yang kehilangan keikhlasan, maka dia adalah munafik. Masa dalaman dia tak betul, luaran dia ikut macam ajaran agama. Tapi dalam dia tak betul, maka dia munafik. Bahasa munafik ini dalam dia rosak, dalam hati dia rosak, lepas tu kemudian luaran dia adalah apa serupa seperti buntut. Okey. Dia kata dia kali hilang ikhlas maka dia munafik. Wa humul ladzi yurauna an-nasa, dan orang-orang munafik ini adalah mereka yang menunjuk-nunjuk pada manusia. Amal tu tak betul pun, amal tu betul untuk tunjuk pada manusia supaya manusia lihat mereka di atas kebenaran. Buat benda baik dan sebagainya supaya orang tengok. Tak kira kadang kita charity ke, ibadat-ibadat yang bentuk khususiat ke, kepada Allah Ta'ala seperti solat, puasa, zakat, haji ke, atau ibadat umum macam kita sebutlah charity ke, sedekah ke, tolong orang susah ke. Dia ada itu masalah tadi. Kita nak dapatkan penerimaan pada Allah Ta'ala, bukan pada manusia. Tapi kalau kita terlupa tentang ikhlas tadi, maka kita sibuk dengan manusia pandangan, lupa pandangan Allah. Okey. Jadi orang yang dalam amal dia betul ikut luaran, tapi dalaman dia tak ikhlas, maka dia munafik. Yang menunjuk-nunjuk pada manusia. Wa man faqada mutaba'ata, maka kehilangan akan ikutan itu pada Nabi SAW, kana dhalan jahila, maka dia adalah seorang sesat lagi jahil. Wa man tajama'ahuma fa huwa amalul mu'minin. Dan bila mana dia gabungkan dua sekali, ada ikhlas, ada ittiba, barulah dia menjadi apa? Amalan orang-orang beriman. Okey. Baik. Okey, baca Allah firman Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-16, alladzina yutaqabbalu anhum ahsana ma amilu. Orang-orang yang diterima daripada mereka sebaik-baik apa yang mereka kerjakan. Wa yutajawazu an sayyi'atihim, dan dilepaskan daripada keburukan-keburukan mereka.
fi ashabil jannati, mereka tergolong dalam penghuni-penghuni syurga. Wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun, itulah janji benar yang mereka dahulu dijanjikan dengannya. Itu yang kita sama macam tu kan, diterima. So kalau dia kata kita nak amal diterima, maka kita kena elokkan amal kita dengan dua perkara, ikhlas dan juga ikutan kepada Nabi SAW. Ikhlas dalam hati kita ni kita bina dengan penerusan yang berterusan. Okay, kita amal teruskan, jangan hiraukan. Sampai satu masa nanti dia akan jadi ikhlas. Itu kita cara kita buat sampai betul, sampai elok. Bukan tinggalkan, bukan tunggu elok baru buat. Tunggu elok baru buat, kita mungkin akan terlepas masa. Buang masa Okay. Walihada qala ta'ala. Kerana Allah Ta'ala firmankan lepas tu, ini adalah sokongan kepada ayat yang kita baca sebelum ni. Berkenaan dengan bukan dengan angan-angan kalian. Yang Allah Ta'ala firmankan, bukan dengan angan kalian, bukan dengan angan ahli kitab. Kan? Okay. So pada ketika itu, waktu tu macam Allah Ta'ala lepaskan dari 123 ayat 123 tu, 124 macam seolah-olah macam kita tak ada kemenangan ke atas ahli kitab dalam dakwaan kebenaran, seolah-olah tak ada. Tapi bila Allah Ta'ala firmankan ayat ni berikut ni, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia ikuti orang tu kan, yang elokkan Islam dia, elokkan agama dia dengan menyerahkan diri dia kepada Allah Ta'ala dan keadaan ikutan kepada Nabi. Dan juga wattaba'a millata Ibrahim, wattaba'a millata Ibrahim, ikuti akan ilah Ibrahim. Millah Ibrahim. Walihada qala wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan diikuti millah Ibrahim yang hanif, itu tulus. Wa hum Muhammad wa atba'uhu ila yaumil qiyamah, dan dimaksudkan dengan ikutan, mengikuti yang dapat syarat tadi adalah orang-orang yang mereka tu Muhammad SAW dan juga pengikut baginda sampai hari kiamat. Dia pasal dalam perkara ni, ini kat sini timbul tajuk kalau ikut kepada kalau kita tengok dalam sejarah, memang banyak nabi palsu muncul. Tapi kemunculan nabi palsu ni kita perhatikan balik, dia punya panggil ikutan tu ataupun perbuatan tu macam jenama, macam-macam jenama. Tapi lepas tu daripada Indonesia dah timbul satu kumpulan yang gelar dimiliki sebagai Milah Abraham. Milah Abraham. Even dapat dia punya tulisan ni dapat panggil liputan daripada akhbar barat. Sebab tajuk dia orang tulis kan. Saya share. Bila baca sekejap lagi saya baca sekarang dengan penjelasan tafsir. Dia kata macam kat sini, dia kata why there no new major religion. Kenapa tak ada lagi agama besar yang baru. Jadi basic ni tak ada. Lepas Muhammad SAW datang, tidak ada agama baru yang besar. Semua kumpulan-kumpulan kecil, dakwah-dakwah kecil yang berlaku, dan orang mengaku Nabi, Rasul sebagainya. Okay? Semua datang. Tapi tak ada semua, tak ada. Tak timbul tajuk. Cuma dekat dalam tu ada timbul tajuk tentang seorang lelaki daripada Indonesia. Nama dia Ahmad Musaddiq. Yang diorang ni cuba untuk konon wujudkan agama baru dengan nama Milah Abraham. Dia pasal Ahmad Musaddiq ni, dia dakwa bahawa dia telah mendapat wahyu menggantikan Nabi SAW. Jadi walaupun dia pernah tangkap dah pun, itu mula-mula dia mengaku jadi Nabi baru. Kemudian kena tangkap juga di Indonesia. Dari Indonesia dia punya Pancasila tu, kebebasan beragama tu hanya relate kepada 6 agama utama, iaitu Islam, Protestan, Katolik, Buddhism, Hinduism dan Confucianism. Jadi maksudnya itu je yang diterima. Kalau anda kata cabang lain yang dimunculkan oleh pengikut-pengikut di negara tersebut, pengikut yang asal macam Islam boleh kumpul tanda tangan, hantar petition ke mahkamah, lalu kumpulan tu akan ditangkap. Dia sekarang nama kumpulan dia dipanggil Ghafatar. Nama baru dia. Yang mana nama baru kumpulan Milah Abraham. Dekat Malaysia ada, dekat banyak tempat banyak kumpulan. Banyak jugalah kumpulan dia. Bandingan Rasul Kahar tu dia limited kepada Malaysia je. Milah Abraham ni dia macam besar sikit. Pasal ke Malaysia pun dia ada, cakap dalam Melaka saya difahamkan,
ada sepadan Melaka Negeri Sembilan, ada satu tempat markas orang. Diorang claim ada 400 pengikut, 400 orang pengikut. Itu dekat Melaka, sepadan Melaka Negeri Sembilan. Allah lah, tapi ya benda ni macam dari segi masalah dalil. Kumpulan yang mengaku diorang lah yang kata meneruskan milah Abraham ni, ataupun termasuk geng pluralism agama yang gunung gabungkan Abrahamic religion kan, macam di Timur Tengah tu, ada jadi Dubai Kementerian itu diasaskan satu kumpulan kononnya untuk sama agama atas nama kesamaan asal usul agama itu Ibrahim, maka mereka nak bersatu. Ini semua ni adalah kesesatan yang nyata. Sebab bila Allah Ta'ala sebut tentang orang yang paling layak, paling betul, paling benar adalah siapa yang mengikuti Ibrahim AS, bukan bermaksud padamkan syariat yang ada pada para anbiya yang ada ni ikut pada Ibrahim. So semua para anbiya ada syariat berbeza. Macam ketika zaman Adam AS dihalalkan nikah adik-beradik. Adik-beradik maksud tuan tu kembar-kembar tu, anak dari seorang ibu, dua-dua boleh kahwin. Bapak sama mak sama boleh kahwin. Tapi lepas tu from that point, lepas itu diharamkan sikit demi sikit sampai habiskan sampai haram. Atau incest saya panggilkan perkahwinan hubungan seksual antara mahram ni kan. Ni benda kata-kata diharamkan oleh semua agama. Tapi ketika zaman Adam AS pernah dihalalkan, pernah dibenarkan. So basic kalau kita nak betul-betul faham kat sini tajuk Ibrahim AS punya syariat dan sebagainya, bagi tak sampai kepada kita pun keseluruhan. Kita mungkin dengar macam bila Ibrahim bin Ismail minta kepada Allah Taala untuk supaya dapat diberikan mereka manasik. Kan ketika itu kan diorang minta kan Allah Taala tunjukkan manasik haji. So bila mereka buat manasik haji, Allah Taala beritahu kepada mereka, dia kekal sebahagian besar ibadat haji itu punya upacara ataupun kaedah pada zaman kita. Zaman jahiliyah Arab jahiliyah dulu tunaikan haji. Tapi dengan cara mereka lah. Tapi sebanyak mana haji mereka buat tu atau umrah mereka buat tu serupa macam Ibrahim punya ajaran. Banyak mana kita tahu. Kita tak ada sebarang maklumat. Kita tahu apa yang lepas tu mereka dibawa. Sebab mereka ni semua sekali daripada Bani Israel ke, Bani Ismail ke, semua sekali ada keturunan Ibrahim. Keturunan Ibrahim AS. Bapak mereka satu. Tapi dalam masa yang sama, yang berbeza adalah syariat. Syariat tidak berbeza. Dalam akidah tidak. Akidah mereka serupa. Hanya Allah Ta'ala satu Tuhan. Mana Ibrahim pernah menyebutkan Allah Ta'ala. Siapa-siapa semua berhala ke minta pada selain Allah Ta'ala, semua ni kafir. Mana dia tak terlepas. Semua kafir. Yang kena kerja jaga sikit. Sejak tu bila dia pergi ke agama Ibrahim kan. Jadi ikuti agama Ibrahim dan dikata itu wahum Muhammadun, dan mereka adalah Muhammad, wa atba'ahu ila yaumil qiyamati, sampai dan pengikut Muhammad sampai di kiamat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, terangkan. Okay, milah Abraham ni dia cerita kelakar, dia antara benda yang diorang timbulkan adalah dia kata selepas Nabi Muhammad SAW wafat kan, mana khilafah di atas nubuah tu dah habis. Lepas para sahabat terutamanya habis. Jadi sekali kena bangkitkan semula. So kebangkitan semula ni perlu pada seorang Nabi baru. Bagi orang ada Nabi baru. Dan menggantikan balik. Semua yang ada ni semua tak betul. Kena reform balik. Datang Nabi baru membaiki agama, dia kata. Sedangkan benda tu tidak lagi terjadi. Sebab Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dan masalah kelakar bila Ahmad Musaddiq ni, dia bila ketika dia mengaku jadi Nabi, dia sama macam Kahar Al-Kadzab kat Malaysia. Dia ambil surah Yasin juga. Yasin tu dia punya. Yasin itulah mukjizat dia. Dia punya. Macam Kahar pun mengaku dia dilantik melalui surah Yasin. Mungkin Allah lah. Mungkin ajaran sesat banyak cuba nak bina dia punya base atau stand tu dengan surah Yasin. Sebab orang Melayu kita duk baca Yasin. Orang Melayu kita kan duk baca Yasin. Baca Yasin malam Jumaat, baca Yasin untuk buka masuk rumah, baca Yasin untuk ketika lahir anak, baca Yasin ketika orang sakit, baca Yasin, semua sekali baca Yasin. Jadi orang pun nampak macam mungkin ni jalan mudah untuk kenal pada orang ramai berkenaan dengan kononnya pendakwaan mereka. So orang ramai baca Yasin. Tak baca Al-Baqarah, tak baca surah lain, dia baca Yasin je. Tapi kumpulan sesat ni digunakan kononnya surah Yasin itulah dia punya bukti, dia utusan Tuhan. Kahar macam tu, Ahmad Musaddiq macam tu. Semua sama. Tak ada beza. Allah, mungkin syaitan nampak bid'ah yang dipegang oleh orang ramai.
di situ ruang untuk dibawakan kekufuran dan juga kesyirikan, maka dia bawa masuk ke situ. Banyak orang tak nampak. Sebenarnya benda tu cara yang dibawa tu adalah cara untuk menyesatkan umat Islam, tapi dia berjalan agama juga. Berjalan lagi jalan agama. Okey. Dia kata, okey. Kenapa kita kata Muhammad dan pengikutnya lah yang paling layak dengan Ibrahim? Yang sebenarnya dapat dengan Ibrahim adalah Muhammad dan semua pengikutnya. Itu yang surah Al-Imran ayat 68. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awlan nasi bi Ibrahim. Sebenarnya orang paling utama, manusia paling utama dengan Ibrahim. Lalladzi taba'uhu. Benar-benar orang yang mengikutinya. Wa hadzan nabiyyu, dan juga nabi ini. Walladzina amanu, dan juga orang beriman. Wallahu waliyul mu'minin. Allah Ta'ala lah orang pendinding orang beriman. Maksudnya orang paling utama, manusia paling utama Ibrahim adalah orang ikuti dia. Ikuti dia, siapa dia? Nabi ini dan orang beriman dengan orang beriman bersama Nabi ini. Nabi ini, itu Muhammad SAW. Ke Nabi ini tu apa, kahar ke ni ke, tak ada. Nabi ini ada Muhammad lah. Muhammad SAW lah yang disifatkan dengan Ibrahim. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah kita lihat, kita bincang dulu. Dia start daripada ayat yang ke 1, ayat 75, ya kan? Ayat 124 sampai 141. Itu adalah apa, pembatalan hubungan Bani Israel dengan Ibrahim dan pengikatan Ibrahim punya ajaran dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa semula kepada manusia apa ajaran Ibrahim. Okey. Baik. Dia kata okey, apa dia kata dalam surah Al-Imran 68. Dan surah apa? Dan surah An-Nahl nak 123. An-Nahl 123 Allah katakan, "Summa auhayna ilaika." Dengan kami wahyu kepada kau Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, untuk ikuti ialah Ibrahim, agama Ibrahim yang tulus, dan tidak ada apa, tidak penyekutuan Allah Taala. Wa ma kana minal musyrikin, tidak ada pernah dia menjadi orang musyrik. Tidak pernah dia tergolong di kalangan orang musyrik. Dan hadis ni maksud kata adalah wal ma'ilu an syirki qasdan. Dia adalah yang menyimpang, lari daripada kesyirikan dari segi tujuan. Aitarikan lahu an basir muqbilun, wala yasuddu anhu sad, dan tidak mendekatnya daripada itu sebarang pendekat, wala yaruddu anhu raddun, dan tidak menolaknya daripada itu sebarang penolak. Ni macam 3-4 hari ni kecoh. Even Sultan Johor pun dah keluarkan apa arahan ke Jabatan Amir Sultan Johor mendapat kepastian tentang keislaman atau status agama wanita yang kahwin dengan main hoki India, yang kemudiannya apa, dia sekarang ni apa timbul tajuk masalah dia punya agama bila dia melakukan atau ikuti upacara keagamaan orang Sikh. Yang Sikh pula dia, kalau tak nak tahu, Sikh dia tak ada Tuhan sebenarnya. Disembah guru. Guru dia tu adalah dia anggap sebagai Tuhan. Dia bukan sebagai Tuhan, dia kata Tuhan. Dia cakap manusia ni semua tak ada Tuhan. Yang Tuhan ni apa yang ada adalah guru yang memandu mereka kepada jalan kebaikan. Tuhan tak ada. So diorang pergi kubur tu kan, diorang ada upacara kat kubur. Kubur dalam sembah tu, konon kubur guru diorang lah. Guru kepada agama Sikh. Guru Nanak ke apa nama gelaran ni, saya ingat. Jadi yang kita ada masalah, sebab kalau kita pada sudut ini, kalau meraihkan apa, mengikuti upacara ke apa agama kafir tadi, tak kira sujud ke, bahkan ucap tahniah untuk Christmas tak boleh. Sama lah benda tu. Cuma kat sini masalah dia. Dalam masyarakat kita ni, ada timbul tajuk manusia ni kadang-kadang ignorant dari kecil. Mungkin orang kata, takkan tak dengar azan. Tak, bapak dia ajar dia macam mana. Bapak dia ajar macam mana. Pasal kita kat Malaysia ni, dah cakap payah tak cakap payah. Dia cakap juga lah. Macam bila sebut macam apa orang-orang keturunan mamak di Malaysia ni. Saya ingat apa Ustaz Dr. Bilal Philip datang ke Malaysia, pernah pergi ke Penang, beri ucapan depan masyarakat mamak ni. Yang diorang ni rupanya dalam kes kebudayaan atau budaya hidup mereka masih banyak terkesan dengan Hindu punya ajaran. Contoh macam bila kahwin, perempuan bayar mahar pada lelaki. Dauri. Saya terkejut juga bila sekarang dekat Malaysia masih buat. Lepas tu ada tali ikat. Mana bini tu diikat dengan tali. Ada apa simbolik berkenaan dengan apa keagamaan Hindu dan perkahwinan. Sampai sekarang. Dekat wilayah Kok Penang. Jadi pasal ketika tu Ustaz Sufri kan Dr. Bilal Philip, diorang pergi ke sana
Orientation tak boleh jemput kan. Kemudian bila pergi ke Penang tu ada ucapan depan kaum community yang mak-mak ni, diorang actually masih berpegang. Sampai ada orang tu bila Philip tegur, tajuk tali, tajuk sekian, dia boleh kata macam, awak tak tahu culture kami. Bila dia kata, saya tahu culture awak. Pasal one of my wife, dia kata, Indian. Saya seorang isteri kepada Dato' Philip ni India. Saya tak tahu pula. Ni dia kata, masyarakat Melayu kita ni tidak ikutan kepada ajaran Islam tu kuat sebenarnya. Masyarakat Melayu pun ada, dan masyarakat mamak pun ada. So, diorang kadang-kadang ada ajaran-ajaran agama Hindu tu beramal. Masyarakat Melayu kita lah beramal cara untuk tahlil arwah kan. Itu Hindu punya ajaran. Pergi puja roh 7, 40, 100 kan. Itu adalah puja roh, cara kaum Hindu buat. Saya dulu Rizwan Rajendra dia terangkan tajuk ni. Ketika dia bincangkan berkenaan masalah amalan masyarakat Hindu dalam kaum dalam Muslim di Malaysia. Ajaran Hindu dalam Muslim orang Islam di Malaysia. Memang ada sebut tentang tajuk tu. Pasal memperingati kematian tu Nabi tak buat. Nabi sayang isteri dia, Khadijah, sayang anak dia yang mati, tapi tak buat pun. Hamzah tak pernah buat. Tak pernah buat pun pendiri arwah. So kat sini kena define balik. Pasal kes yang kes yang berlaku baru ni kan, kecoh. Orang pun kata dah murtad dan sebagainya kan. Padahal pelakon Salman Khan, ada siapa lagi? Shah Rukh Khan, pembina lagi yang Khan ni. Muslim. Kan yang diorang buat kan. Saif Ali Khan dan benda kan. Semua sekali Muslim. Kahwin bini kafir. Tak tukar agama pun. Mana pernah halal. Dalam Islam tak pernah halal. Ni jaga-jaga sikit. Kadang-kadang kita double standard lah dalam masalah apa ni. Dan Shah Rukh Khan duk ngadak kat berhala tu. Apa tak kafir ke? Kenapa tak isytihar murtad? Boykot lah. Boykot. Tak boykot pula. Sama je. Kat sini kena define kan. Kita kata masalah wanita tadi. Status agama dia sebagainya kan. Kalau dia kata ritual. Dalam masyarakat Sikh, dia tidak ada agama. Dia tak ada Tuhan. Yang dia anggap ada adalah guru. Guru itulah segala-galanya. Nak kata Tuhan tak, pasal guru tu pun lahir. Dia pun tahu guru tak. Cuma guru tu macam seolah dia orang sembah Nabi lah. Macam tu. Sembah one by one para anbiya. Cuma kita kata dia tak panggil Tuhan. Kita kata cipta alam tapi guru. Spiritual dia tinggi. Kita follow dia. Itu tajuk yang berlaku. So dalam perkara ni memang tengok tajuk. Memang kita kata dalam kisah ni. Kita umat Islam. Memang kita kena jauhi kesyirikan. Apa benda jenis amal atau kata-kata atau intikad kan, perbuatan. Intikad ataupun kata-kata. Semua kena jauhi. Tak kira benda berkenaan. Macam kalau dia kata orang ikut parti politik. Orang parti politik kata kalau kalau koma tak undi parti tot kalian tak makan. Tu syirik tu. Kesyirikan tu akan timbul daripada sudut banyak. Cuma masalah untuk pelaksanaan hukum. Seorang tu murtad ke tidak. Ada ini pada penjelasan betul. Kena panggil, tanya dan sebagainya. Perbuatan tu kufur, tak ada siapa ingkar. Tapi individu patut tak dikatakan telah keluar agama secara langsung. Ini asas. Macam anak-anak muda kita yang ikut ilmu. Kita jaga sikit sebab pada kisah tadi dia satu ruang yang sangat besar. Dan saya sebenarnya Quran Karim, saya cek benda tajuk ni. Dalam Quran Karim sebenarnya ada beberapa reference, hadis Nabi ada reference berkenaan dengan kisah-kisah yang berlaku pada masyarakat ketika para nabi itu hidup. Contoh pertama kisah Hawariyun. Golongan yang kita panggil bersama Isa AS. Kan bila mereka minta makanan daripada langit. Dia kata, adakah mampu Tuhan engkau, Isa, untuk turunkan untuk kami makanan dari langit? Ayat 113. Surah Al-Ma'idah. Dia kata, mampu tak Tuhan engkau? Kesangsian terhadap kuasa Allah tu adalah kufur. Okay. Demikian juga ketika dalam kisah Musa AS. Bila kaum dia kata, suruh buat Tuhan. Macam mana orang yang mereka lihat tu ada Tuhan. Dan surah Al-A'raf ayat 138, 140. Ayat 38, 140 baca kat situ. Ada kisah dia. Okey. Kemudian kisah Nabi dengan para sahabat. Para sahabat Nabi SAW minta Nabi buatkan perang Hunain, perjalanan pergi perang Hunain. Para sahabat minta kepada Nabi untuk buatkan mereka tempat gantung pedang. Macam orang musyrikin gantung pedang. Kalau gantung pedang kat pokok tu,
jadi power, jadi kuasa. Bila berperang lagi, kita tetapkan tu lebih kuat. So dalam 3 perkataan tadi, kufur dan syirik tu jelas. Tapi ketiga-tiga kisah tadi, para nabi tersebut tidak namakan terus orang-orang yang silap tu, yang salah tu sebagai apa? Kafir. Musa kata kaum jahil. Isa tegur kaum, dia kata kalau kamu beriman jangan cakap macam ni. Ni Muhammad SAW pula bila tengok para sahabat itu, dia kata kamu dia akan ikut Yahudi, ikut kaum sebelum kamu sikit demi sikit. Kan Nabi kata macam mana Musa dikata kaum dia macam ni, korang cakap macam ni pada aku. Tapi dalam masa sama tidak dikatakan telah keluar agama, dibetulkan. Nak kata terus syirik tu terus kafir tak. Macam juga ni lah ustaz yang ajak gubernur agak kubur. Perbuatan tu syirik. Soalan dia musyrik ke tidak, tu kena panggil lah pula. Musyrik tu pasal benda tadi kita kata pasal kes, ialah ni benda khilaf dengan para ulama. Kalau sekiranya orang manusia tadi uzur diberikan alasan dia silap tadi sebab apa? Kejahilan. Berapa jarak, berapa besar saiz dia. Kita kat Malaysia ni masyarakat macam masyarakat tak pasal kita tengok nama apa perempuan yang sujud dekat guru tu, dia punya apa nama? Dia punya nama belakang tu Siddiqui tu kan. Itu gengnya mamak. Nama biasa mamak. Mulam lah apa kan. Geng mamak. So bimbang memang daripada segi hidup dia dari kecil dan sebagainya macam tu. Nanti kalau jumpa pergi kat Penang, dekat apa mana kawasan tu kan. Memang kawasan tu kubur masih lagi. Saya ingat berhenti kereta kat dia buat satu kedai. Saya ingatkan di kedai rupanya kubur. Bukan kedai, dia kubur. Ni benda kisah betul. Kisah benar kubur. Tapi nak ceritakan. Jadi kalau dia kata budak perempuan tadi kan, dia pergi macam tu dan dia rasa tak pelik. So mungkin bapak dia pun bawa. Macam sampai sekarang orang dekat daripada Indonesia, dia Malaysia pergi makan Habib Noh. Makan Habib Noh dekat Singapura ataupun di pulau besar. Ataupun orang pergi trip makan Wali-Wali Songo. Apa beza dengan budak-budak perempuan ni? Buat faham tak? Apa beza dengan budak perempuan ni? Serupa aja. Sebab tu dalam tajuk ni kita kena define betul. Okay, define betul. Masalah tu memang kita pulang pada pihak berkuasa. Kita sebagai Muslim faham perbuatan tu syirik. Sujud tunduk kepada selain Allah Ta'ala adalah kufur dan syirik. Tapi masalah kena define. Kadang-kadang kepada manusia, kalau kita sujud depan mak kita, bapak kita, macam mana? Itu kena define, kena perhatikan. Saya nak Ustaz Sofi ada tulis sikit tajuk ni. Dia bagi yang pendetailan. So dia jaga sikit. Memang dalam Islam kita ni kita faham. Umat Islam kita ni kejahilan tu, nak kata tak jahil tu tak, memang jahil. Even kat Johor pun, walaupun dia kata kat Johor kononnya sekolah fardu ain kuat. Ni pendapat je. Sesat ramai juga. Tak ikut manhaj salaf, memang takkan selamat akidah. Siapa belajar agama, ikut tata cara ahli kalam ke, ikut tata cara orang-orang yang ahli Mu'tazilah ke, tak nak ikut para sahabat Nabi pun cara, maka dia memang confirm sesat. Bahkan nak datang kesyirikan tu mudah sangat. Sangat mudah. Boleh datang bila-bila masa kesyirikan pada diri dia. Dalam masalah tadi macam sekarang lah. So, kalau orang letak gambar, macam dekat Indonesia sampai sekarang, yang orang berkubur apa nama? Munzir Al-Musawwar. Macam tu lah. Ataupun orang pergi ke kubur Jalaluddin Arumi dekat Turki. Pun orang sujud juga. So kat sini kita jaga sikit sebab kes dia kalau ikut pada perbuatan kesyirikan itu memang sangat jelas. Cuma orang yang buat tadi kita nak kata dia musyrik ke tidak, ada kita kena define dulu. Perhalusi lagi. Bukan kita mudah-mudah mengkafirkan orang. Ini bukan pasal menyokong dia sujud. Sebab kalau kita kata dia, dan kita kena kata semua. Kadang-kadang kita berat sebelah dalam pertuturan tadi. Jadi sekarang ni kerajaan Johor Sultan Johor dah bagi arahan, tengok nanti kepada hari ni mencari jawapan. Sebab benda ni adalah benda yang mengganggu ataupun merosakkan institusi keagamaan di Johor lah. Sebab Sultan dia ada penaung pada masalah ni. Kan di sana kan Wahabi tak boleh masuk. Juga pengikut Islam di Johor selamba sujud depan berhala ataupun duduk depan kubur. Di tempat depan kubur kubur yang dia kata kubur yang diorang sujud tu kubur guru. Bukan kubur Tuhan, bukan kubur sekian, bukan berhala. Ada tu ada mayat manusia. Tapi kena define balik pasal di Johor orang kata macam tu, halang Wahabi tak boleh masuk sebagainya. Macam mana akidah dia rosak?
Tak pelik rosak akidah sebab tak ikut manhaj salaf. Itu basic dia. Sebab tu kalau kita nak baiki, kita kena laksanakan apa cara macam mana para sahabat beriman. Cara para sahabat mengelak diri daripada kesyirikan. Kalau kita ikut ahli kalam macam ni, jadi anak-anak cucu kita tak selamat. Tak kira Johor ke, Kelantan ke, Terengganu ke, Kedah ke sebagainya. Kalau kita tak ikut Perak ke, tak ikut kepada cara salafus salih dalam beriman, kita akan gagal. Kita tak boleh overconfident. Tak ada overconfident, kita dah ada apa, silibus pengajian fardu ain yang mantap kononnya. Akhir sesat juga. Bukan seorang dua. Bersepah-sepah. Itu basic kena jaga sikit. Baik. Pasal hadis ni, kan hadis ni adalah tulus itu itu cenderung daripada menyeleweng, menyimpang daripada kesyirikan secara tujuan. Tak ada. Dia mengelak siap-siap. Meninggalkan terhadap kesyirikan terang-terangan dengan jelas, dengan faham, dan datang kepada kebenaran dengan kesayangan menyeluruh dan tidak menyekatnya sebarang penyekat dan tidak menolaknya sebarang penolak. Semua tak boleh buat apa. Nah, itu kena jaga sikit. Baik. Dan Allah kan lepas tu wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Ini gelaran yang diberi kepada Ibrahim AS. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapat gelaran yang sama. Tapi benda ni lekat pada Ibrahim sahaja. Sampai sekarang disebut Khalil, Khalilullah adalah Ibrahim. Ibrahim AS. Macam disebut Kalimullah gelar kepada Musa. Walaupun Nabi Muhammad juga bercakap dengan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad bercakap dengan Allah Ta'ala. Nabi Adam bercakap dengan Allah Ta'ala. Tapi tak dipanggil Kalim kecuali Musa. Dan tak dipanggil Khalil kecuali Ibrahim. Walaupun sebenarnya gelaran Khalil itu telah dapat kepada Nabi Muhammad SAW. Okay. Wahada min babi targhib fi ittiba'i. Ini adalah di antara jalan, daripada jalan mana tajuk Allah Ta'ala sebut wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Ta'ala kata ikut agama Ibrahim yang tulus. Okay. Kerana Ibrahim ni Allah Ta'ala telah ambil dia sebagai khalil. Ini adalah galakan Allah Ta'ala. Ya'annahu imamun yuqtada bihi. Kerana dia, Ibrahim ni adalah imam. Pemimpin yang diikuti dengan. Pemimpin bukan maksud pemerintah. Imam itu ikutan, bukan semestinya pemerintah. Sebab kalimah imam dalam Quran Karim tak semestinya maksud pemerintah. Bahkan masuk dia dalam kisah Ibrahim AS, dia ada menjadi ikutan. Maksudnya apa dia buat, apa dia amalkan, menjadi ikutan untuk orang bertakwa selepas ni. Itu maksud dia Ibrahim ni sebagai imam. Pemerintahan negara, Ibrahim tak pernah perintah. Ibrahim AS tak pernah perintah sebuah negara. Okey. Di mana apa? Okey, dia kata kerana imam, dia adalah imam yang diikuti dengannya. Haitsu wasala ila ghayatin ma yataqarrabu bihi al-'abdu ilahu. Di mana wasala telah sampai Ibrahim ila ghayatin kepada satu matlamat, satu puncak, satu kedudukan, ma yataqarrabu bihi al-'ibadu lahu. Apa yang mendekat diri dengannya sekalian hamba kepada Allah Ta'ala. Mana sekalian hamba dekat diri Allah Ta'ala ikut cara Ibrahim. Ikut prinsip asas Ibrahim letakkan. Itu tidak ada syirik. Tidak ada penyekutuan kepada Allah Ta'ala dalam ibadat. Itu asas dia. Adapun cara ibadat, dan Allah Ta'ala akan berikan cara solat ke, jumlah solat ke, waktu puasa ke, hari puasa ke, bulan semua itu Allah Ta'ala beri pada setiap mereka dengan cara berbeza. Fa'innahu intaha ila darajatil khullati. Kerana Ibrahim ni dia sampai kepada satu darjat, itu khullah. Khullah ni khalil, macam kita habib ke apa. Khalil ni darjah yang paling tinggi. Hi allati hiya arfa'u maqamatil mahabbati. Dan dia adalah setinggi-tinggi kedudukan kecintaan. Mana orang dicintai, disayangi, paling tinggi gelaran yang boleh dapat adalah khalil. Wa ma dzaka ila kasrati ta'atihi li rabbi. Dan tidak terjadi itu untuk Ibrahim kecuali kerana apa? Kebanyaknya ketaatan dia kepada Tuhannya. Dia punya abundant, dia punya ibadat, dia punya amal, semua kepada Tuhan adalah sangat banyak. Ini yang betul yang kita kata Ibrahim punya millah. Yang kita dalam Islam ni, kita ikuti dengan cara tersebut. Taat kita ada, ibadat itu kita buat laksanakan. Ikuti cara yang dituntut. Kita ikut cara orang lain. Okay. Jadi mungkin kerana Ibrahim AS minta orang tunjukkan mereka cara manasik haji. Mungkin ketika tu dah ada Baitullahil Haram yang dia binakan binaan balik. Tapi pada masa sama, diorang mungkin tidak ada yang punca cara yang betul dalam ibadat. So jadi diorang minta kepada Allah Ta'ala untuk ditunjukkan akan manasik haji dan umrah. Kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka minta dan Allah Ta'ala tunjukkan. Sebab apa? Sebab ketaatan, mereka nak banyak taat, tapi banyak taat mesti dalam konten, ada apa, di luar apa yang Allah Ta'ala redha. Apa Allah Ta'ala redha dan mahu buat. Bukannya apa yang mereka suka-suka. Okay. Kama wasafahu bihi fi qawlihi. Okay. Macam Allah Ta'ala sifatkan ia dengannya, dengan sifat apa khalil, apa banyak amal ni. Okay.
atau setia ni adalah fi qaulihi ta'ala dan firman Ta'ala dalam surah An-Najm ayat 37. Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim dan Ibrahim yang waffa. Waffa tu qala katsirun minal ulama minas salaf, berkata ramai di kalangan ulama di kalangan salafus salih, ay qama bi jam'i ma amara umira bihi, dia laksanakan dengan terhadap segala apa diperintahkan dia dengannya. Waffa kullu maqamin min maqamati ibadati, dan dia tunaikan setiap kedudukan ibadat. Dia tunaikan, dia tak pernah cuai, tak pernah sambil lewa, itu maksud dia. Fakan la yushghiluhu amrun jalilun an hakir wala kabirun an saghir, maka tidak menyibukkan dia sebarang urusan yang besar, yang hebat, daripada perkara-perkara yang remeh. Maksudnya kalau sibuk dengan yang besar pun yang remeh tak ditinggalkan. Wala kabirun wala saghir, dan tidak juga yang besar daripada an saghirin, daripada yang kecil. Tidak, dia sibuk dengan perkara besar, tinggal perkara yang kecil. Itu maksud dia. Maksud dia buat semua, tak kira yang kecil atau besar. Ini kita kata yang menunjukkan bahawa inilah millah Ibrahim, ikhlas kepada Allah Ta'ala, setia dalam beramal, tak ada tinggal kecil atau besar, semua kewajipan dilaksanakan. Itu maksud dia. Okay? Qala Ta'ala firman Al-Quran surah Al-Baqarah 124 yang kita sebutkan 124 sampai 141 datang ke situ tentang macam mana Allah Ta'ala kaitkan, nafikan hubungan Bani Israel dengan Ibrahim, dan kemudian Allah Ta'ala berikan pada Nabi Muhammad SAW kedudukan bersama Ibrahim AS. Okay. Dia tak kala Ta'ala surah Al-Baqarah 124, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ingatlah tatkala mana Allah Ta'ala menguji Ibrahim dengan berapa kalimah. Tuhan yang menguji dengan kalimah. Fa atammahunna, maka dia Ibrahim sempurnakan ia. Perintah suruhan Allah Ta'ala suruh dia buat, dia sempurnakan semua sekali. Qala, Allah Ta'ala pun berkata kepada dia lepas dia sempurnakan, inni ja'iluka lin-nasi imama, sebenarnya aku jadikan engkau untuk manusia sebagai ikutan. Ini ikutan, maksudnya Ibrahim tak pernah memerintah, tapi amalan yang dia buat menjadi ikutan kepada semua. Okey. Jadi paling besar, sebab bila manusia, para anbiya ni, dia sebut pahala paling besar sebab dia orang tunjuk kepada kita kebaikan dan kebajikan, dan bila kita buat, dia orang akan dapat saham. Sebab dia orang menunjuk kita pada benda tersebut. Tidak ada orang mengajar zaman sekarang agama kecuali para anbiya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mendapat habuan terbesar daripada ganjaran. Sebab kita ajar ilmu kepada orang, kita betulkan orang dengan ilmu yang Nabi ajar, Nabi akan dapat. Itu sebab kenapa tak ada siapa tambah ganjaran Nabi. Sebab sentiasa paling besar. Allah Ta'ala kata, wa qala Ta'ala firmankan dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-120, 122. Wa qala Ta'ala, dia kata, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sebenarnya Ibrahim adalah satu umat yang patuh, yang taat lillah. Dia satu, he himself is a nation. Sebab dia tak ada pengikut, tak ikut sesiapa. Walaupun ada orang sebut tentang berimannya Nabi Lut kepada Ibrahim, itu bukan bermaksud bahawa dia ada pengikut. Percaya, sebab semua para anbiya dengan kaum masing-masing. Sebab kaum tak ikut dia, maka habis. Semua kaum dia habis, maka tak adalah siapa lagi. Dengan sebab itu Ibrahim ni, dia singularly, dia ada sebagai satu umat. Itu taat Allah Ta'ala, hanifan, yang tidak, yang tulus, lurus, walam yakum minal musyrikin, tak pernah jadi kalangan orang musyrik. Tak pernah jadi kalangan orang-orang musyrik. Syakiran li an'umi, dia bersyukur terhadap nikmat Tuhannya. Ijtabahu hadaula ila siratal mustaqim. Dia telah pilih Ibrahim dan pandu dia ke jalan yang lurus. Wa ataina fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami berikan dia Ibrahim ni di dunia kebaikan, dan dia di hari akhirat nanti di kalangan orang-orang yang soleh. Okey. Baik, wa inna ma sumya khalilu, hanya dinamakan Khalil tu dinamakan Khalil li syiddati mahabbati rabbih azza jalla lahu, kerana bersangatan sayangnya Tuhannya azza jalla kepadanya. Dia kata lima qawma lahu min at-ta'ati allati yuhibbuha wa yardaha, kerana pelaksanaan lima qawma lahu, kerana apa yang dilaksanakan kepada Allah Ta'ala dari ketaatan-ketaatan yang dia Allah Ta'ala suka dan dia redha. Jadi bila dia buat benda Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala redha, maka situlah gelaran terdapat. Kena banyak beramal ibadat kepada Allah Ta'ala. Oleh hadza thabata fi sahihain, kasabina sahihain Bukhari Muslim. Dia kata an Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi nanti hadis ini betul kepada
lafaz yang betul daripada Ibn Mas'ud, yang sahih, bukan daripada bukan dalam Bukhari Muslim. Lafaz hadis ni tempat lain. Tapi yang dalam Bukhari Muslim adalah lafaz lain lah. Okey. Dia kata dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW wa Rasulullah SAW lama khatabahum fi akhir khutbatin khatabaha. Apabila Nabi berkhutbah, berucap pada mereka pada akhir ucapan atau khutbah yang Nabi ucapkan ia kepada mereka, kepada para sahabat. Qala, Nabi bersabda, antara yang disebut dalam khutbah terakhir itu adalah amma ba'du, adapun setelah itu, setelah semua yang aku sebut sebelum ini, uji Allah Ta'ala ayuhan nas, wahai manusia sekalian, wahai manusia sekalian, falau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila ibn Abi Quhafa khalila. Dia kata kalau aku boleh mengambil daripada penduduk bumi ini sebarang kekasih, orang kesayangan, orang khas, aku pasti mengambil Abu Bakar bin Abi Quhafa sebagai khalil, sebagai orang yang menjadi kekasih ataupun orang yang rapat dan dekat dengan aku. Walakinna, tapi aku tak boleh buat begini sebab walakinna, akan tapi sahibakum khalilullah, akan tapi teman kamu ni untuk aku, sahabat kamu ni adalah khalil Allah Ta'ala. Ini kita datang gelaran khalil untuk Nabi SAW. Tapi kita tak sebut Muhammad Khalilullah. Masuk balik pada asal dalam konsep dalam Quran Karim, gelaran yang khalil ni diberi kepada Ibrahim AS. Dan hadis Nabi pun datang, cuma para sahabat Nabi pun tak pernah bagi Nabi, jarang menggunakan penggunaan kalimah ni. So kita tak gunakanlah. Walaupun Nabi ni kata, kalau boleh mengambil sesiapa di kalangan manusia ni, teman rapat, orang kesayangan yang sangat baik, aku ambil Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Quhafa. Tapi teman korang ni, aku dah jadi khalil Allah Ta'ala. So tak boleh nak ambil orang lain sebagai khalil aku. Bila Allah Ta'ala ambil Nabi sebagai teman rapat, orang kesayangan sebagainya, maka Nabi pun ambil Allah Ta'ala sebagai tempat pergantungan dan utama, tempat pengaduan rahsia semua sekali kepada Allah Ta'ala saja. Yang dikata wajah min tariq Jundub bin Abdullah Al-Bajali, telah datang daripada jalan periwayatan tariq Jundub bin Abdullah Al-Bajali wa Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW. Ada perjalanan. Inna Allah takhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah Ta'ala telah mengambil aku sebagai teman rapat, sebagai orang khusus, orang istimewa, kan, special. Okay. Kama takhadha Ibrahim khalila, macam dia mengambil Ibrahim khalil. Bawah tu. Terangkan sikit. Okay. Dia kata hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Sahih, tiada dalamnya kata-kata akan tadi teman kamu ni adalah khalil Allah ni. Lafaz tak ada. Kalau nak ambil, Nabi ambil. Tapi yang ujung tak ada. Yang Bukhari Muslim. Akan tapi sabit dalam hadis Ibn Mas'ud dan Musnad Ahmad, ini abra'u ila kulli khalilin min khalilatihi. Aku berlepas diri daripada semua kekasih terhadap kekasihnya. Aku tak nak ambil. Walau kuntu muttakhidan khalilan latakhadtu Abu Bakr khalila. Kalau aku boleh mengambil sesiapa sebagai aku boleh mengambil teman rapat, teman baik, aku pasti mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Wa inna sahibakum khalilullah, tapi teman kamu ni adalah khalil Allah Ta'ala. Okay. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Hadis ni dan Tirmizi. Dan hadis Jundub bin Abdullah, lafaz dia, inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun. Aku berlepas diri kepada Allah Ta'ala daripada menjadi untuk aku dengan kalian ni ada kekasih rapat, orang istimewa, orang teman paling baik. Okey. Fa inna Allah takhadani khalila. Allah Ta'ala mengambil aku sebagai khalil, sebagai teman rapat, orang kesayangan, orang istimewa. Kama takhadha Ibrahim alaihissalam khalila. Macam mana dia, Allah Ta'ala mengambil Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Wa kuntu muttakhidan min ummati khalilan, kalau aku boleh mengambil daripada umatku seorang teman rapat, orang kesayangan, orang hampir, latakhadtu Abu Bakrin khalila, pasti aku mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Ini ada sebut. Jadi lafaz tu datang tempat lain. Khalil. Ini adalah lafaz yang tertinggi lah, sepatutnya ada diperolehi. Bukan Habib lah, Habib tak tinggi. Habib tak tinggi. Khalil yang lebih tinggi. Okey. Kalau biasa mungkin geng-geng tukar kot, pakai gelaran sama. Wallahualam. Okey. Walillahi, dan Allah terangkan hujung tu untuk terangkan berkenaan dengan tindakan Allah Ta'ala mengambil Ibrahim dan Khalil. Ada yang terus pilih agama Ibrahim, ikutan sebagai Ibrahim. Dengan dua sudut itu ikhlas dan juga banyak dalam beramal yang benar. Ya. Jadi Allah Ta'ala terangkan di sini. Wa qawlu ta'ala firmankan lepas tu, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan milik Allah lah apa di seluruh langit dan juga apa di bumi. Ai jami'u mulki wa al jami'u milkuhu. Bukan mulk, milk. Al jami'u, kesemuanya adalah milkuhu, miliknya. Wa abiduhu, hambanya. Wa khalquhu, dan ciptaannya.
Wa huwal mutasarrifu fi jami'i dzalika, dan dia lah bertindak pada semua itu. La rada lima qada, tidak ada penolak bagi apa dia putuskan. Wala muaqib li hukmi, dan tiada pengulas ataupun perujuk semula bagi apa dia telah hukumkan. Wala yus'alu amma yaf'al, dan tak ditanya Allah Taala apa yang dia buat. Li azamati, kenapa tak boleh tanya? Kerana keagungan dia. Wa qudrati, kekuasaannya. Wa adli, dan keadilan Allah Taala. Wa hikmatihi, dan kebijaksanaan Allah Taala. Wa lutfi, kelembutan Allah Taala. Ini lembut tu maksud dia, halus ni tahu luar dalam. Tahu satu benda luar dan dalam. Ini lutf. Wa rahmatihi, dan juga belas kasihan Allah Taala, rahmat dia. Sebab tu kenapa bila dia buat apa-apa, dia berhak. Sebab semua milik dia. Milik Allah, apa seluruh langit hingga bumi. Wa kana Allah, dan ada Allah Taala wa kana Allah, dan Allah Taala bi kulli syai'in muhita, terhadap semua benda, sebab setiap satu amat-amat meliputi. Ai ilmuhu nafidun fi jami' dzalika. Itu ilmunya terlaksana, tembus kepada semua itu, pada semua itu. La takfa ali khafiyah, tidak tersembunyi kepadanya sebarang yang tersembunyi min ibadihi, pada hamba-Nya. Wala ya'zubu an ilmihi mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi, dan tak terlepas daripada pengetahuannya sebesar zarah pun, itu sebesar semut merah kecil. Zarrah ni kalimah dalam bahasa Arab maksud semut merah yang kecil. Ataupun nama lain dia habuk lah, debu yang kita terbangkan. Tapi zaman sekarang zarrah ni dikenali, ada orang translate dia kepada zarah tu, pada atom. Zarah. Kan zarah dalam bahasa sains, ni atom. Tapi tak betul. Balik pada asal pada kisah ni, memang tak terlepas dari perintah Allah Ta'ala, mithqala dzarratin. Walau benda tu seberat nyamuk kecil yang merah, semut kecil merah, ataupun debu yang tepuk yang berterbangan. Walau sebesar itu, berat itu pun takkan terlepas daripada pengetahuan dia di seluruh langit dan tidak di bumi. Wala asghara min dzalika, ada dari kecil daripada itu, wala akbar, dan tidak lebih besar, wala takhfa alaihi dzarratun, dan tak tersembunyi daripadanya sebarang benda kecil. Walau semut merah yang kecil tu, walau debu yang sebesar debu tu, lima tara'a lin nawadhiri, bagi apa yang boleh ditingai apa pada orang yang melihat. Kita mata kita lihat sekalipun tak tersembunyi pada Allah. Wala tak tahu apa yang tersorok pun takkan tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda ke sisi Allah Taala adalah sentiasa terlihat, tidak ada tersembunyi. Semua benda sisi Allah Taala adalah terlihat dan tersembunyi. Tak ada yang tersembunyi. Semua nampak dan terang. Semua tak ada yang jauh. Semua dekat dan hampir. Yang pasal jarak ataupun ketidakterlihatan itu limitation kepada makhluk saja. Allah Taala tak ada limitation sedemikian. Okey. Baik. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan? Apa tajuknya? Ada soalan tak? YouTube tadi. Boleh dengar? Tak dengar. Kalau tak tahu cakap tulis lah. Ni tak ada. Tak ada Tak ada. Tak ada. Okey. Yang dalam sunnah tak ada Baik. Kalau tak ada, kita ada lagi 20 minit. Okey, try sambung Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yastaftunaka fin nisa' qulillahu yuftikum fihin wa ma yusla 'alaikum fil kitabi fil yatama fi yataman nisa' wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa' illati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi 'alima. Wa yastaftunaka fin nisa, dan mereka minta fatwa engkau tentang wanita. Baik. Ayat ni masuk tengah-tengah selepas daripada Allah terangkan hukum dia, keputusan dia adil, dia ulang balik tajuk. Sebab tajuk ni kalau kita lihat balik pada awal surah Nisa, surah Nisa surah Nisa ayat-ayat awal dia, kalau kita lihat kita lihat pada potongan perbincangan tentang wanita ni, yatim dan sebagainya, dia dah sebut ketika mana dalam ayat
Okey. Okey. 19 sampai 28. 19 sampai 28 dah sebut tajuk yang sama. Kat sini macam ulangan balik. Dalam Quran Karim macam ni, diulang balik tajuk macam ni supaya kita akan refresh balik tentang kita punya ingatan kepada tujuan awal surah ni. Tujuan surah ni adalah tajuk dia tentang wanita. Nama pun surah Al-Nisa. Okay. Jadi ayat ni 27 ni sebenarnya macam ulangan balik untuk pemberitahuan berkenaan hukum tentang wanita. So Allah kata wastaftunaka fil nisa, dan mereka minta fatwa engkau, minta pendapat engkau tentang wanita. Qulillahu yuftikum fihin. Katakan Muhammad, Allah yang beri fatwa kalian pada mereka. Wa ma yutla alaikum fil kitab fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahun. Okay. Dan apa Allah Taala beri fatwa kepada kamu pada tentang mereka, dan apa dibaca pada kamu dalam kitab mengenai anak-anak yatim wanita. Yataman nisa, anak yatim wanita, allati yang la tu'tunahun, yang kalian tak berikan mereka apa yang wajib untuk mereka. Ma kutiba lahun, apa wajib untuk mereka. Allah Ta'ala beri fatwa kamu tentang mereka, dan apa yang dibaca kepada kamu dalam kitab mengenai anak-anak yatim perempuan yang kalian tak berikan mereka apa difardukan untuk mereka. Ini nanti ada kaitan dengan masalah mahar, perkahwinan. Okay? Mana tak berikan. Betul-betul pasal yatim tu tinggal dalam keluarga kita terus tak payah mahar. Contoh itu dalam ayat 19 sampai 28 tu ada diulang balik tajuk tu. Okay? Wa targhabuna an tankihuhunna, dan kalian tak berikan mereka akan apa wajib untuk mereka, tapi kalian ingin untuk menikahi mereka. Demikian juga Allah Taala beri fatwa wal mustad'afina minal wildan, mengenai anak-anak orang yang lemah di kalangan anak-anak. Okey. Wa antaqumu, dan Allah Taala beri pesanan bahawa hendaklah kalian berlaksanakan pada anak yatim pun sama dengan dengan kesaksamaan, dengan keadilan. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa kalian buat daripada kebaikan, fa innallaha kana bihi alima, sebab Allah dia adalah amat mengetahui. Baik. Rawal Bukhari, dan Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, bin Aisyah radhiyallahu anha, wa yastaftunaka fin nisa, dan mereka minta fatwa engkau, pendapat engkau hai Muhammad mengenai wanita. Qulillahu yuftikum fihi, katakan hai Muhammad, Allah lah yang memberi fatwa kepada kalian mengenai mereka. Ila qauli, kepada firman Taala dibaca sampai wa targhabun an tankihuhun, sudah masuk pada anak yatim dan kamu ingin untuk menikahi mereka. Qalat Aisyah, tu berkata Aisyah radhiyallahu anha, huwa ar-rajulu yakunu indahu yatimat, yakunu indahu al-yatimatu, dia adalah lelaki yang di sisi dia anak yatim tersebut. Wa huwa waliyuha wa warithuha, sedangkan dia wali dia waris bagi wanita berkenaan. Ya. Qad syarikathu fil malihi, dan dia telah berkongsi, anak yatim dah kongsi dengan dia dalam harta dia. Ni boleh jadi contoh macam sepupu lah, sepupu itu anak pak saudara, anak bapa saudara. Itu sepupu, sebab dia seorang perempuan ni, dia sepupu dia tu waris dia, dan juga dia punya dia punya wali dia. Okey. Dan berkongsi dengan dia dalam harta. Hatta fil arti, sampai kepada batang tamar, daun tamar. Dia kongsi. Maksud dia campur harta tu bercampur aduk. Mungkin yang ditinggalkan tu adalah mungkin kebun ke tinggalkan. Jadi berkongsi. Yalah. Jamu azab an-nakhlatu bihamdiha. Tamar. Dahan tamar itu. Okey. Maksud dia dikongsi sampai itu pun dikongsi dengan anak yatim tersebut. Jadi anak yatim tu katakan sepupu dia. Dan anak sepupu dia. Ini ayah ada sepupu lah. Anak pak saudara dia. Macam Ali dengan Nabi lah SAW. Ali dengan Nabi SAW ikut kepada masalah portion harta kan. Memang actually akan jatuh pada mereka. Sebab Nabi tak ada waris lelaki lain. So lelaki yang ada sepupu dia, bapa saudara dia. Tu semua waris dia. Okay. Tapi masa sama anak Nabi Ali kahwin kan. Jadi kat situ kita fahamkan, maksudnya katakan seorang lelaki tu mati tinggal anak yatim. So sepupu dia, bapa saudara dia, semua sekali itu adalah yang layak berkahwin dengan anak dia. Jadi mungkin berkongsi harta. Sampai pada tamar pun berkongsi. Fayarghabu ayyan kihaha. Okey. Lalu dia ingin untuk menikahi wanita tersebut.
Wa yakrahu an yatazawwajaha rajulan. Dan dia tak suka orang lelaki lain kahwin dengan budak perempuan tu. Pasal bawa jagaan dia, dia tak nak orang lelaki kahwin dengan budak tu. Fa yushrikuhu fi malihi, lalu lelaki yang datang kahwin tu akan berkongsi dengan dia dalam harta yang dia ada. Malik wa syarakat dengan apa yang isteri, itu anak yatim tadi, yang isteri kepada lelaki baru tu akan kongsikan dia. Jadi lelaki pun masuk sama dalam harta tersebut. Fayaqduluha, lalu kita hatta kata fayaqduluha, lalu pun disekat anak wanita tersebut daripada kahwin. Tak nak bagi kahwin dengan orang lain. Sebab takut nanti harta tersebut akan pergi ke orang lain. Misalnya yang 9 tu. Kalau kahwin tapi harta hilang. Maka fanazal hadil ayat, maka turunlah ayat ini. Ayat ini turun sebab nak menegur orang-orang yang ada anak yatim yang dia kongsi harta dengan yatim tersebut dalam dia jagaan dia. Kemudian dia tak nak anak yatim itu kahwin dengan orang lain sebab dia nakkan harta tersebut biar jadi milik dia semua. Itu problem. Rawa Ibn Abi Hatim, dari Ibn Hatim diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, "Tsumma inna nasa istaftau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhil ayati fihim." Kemudian orang ramai minta fatwa Rasulullah SAW sesudah itu, ya. Sesudah ayat ini, ayat awal surah Nisa tu mengenai mereka, fa anzalallahu, maka akan turunkan ayat gitu. Orang kan wastaftunaka fin nisa, dan mereka minta fatwa engkau Muhammad mengenai wanita. Qul ya yuftikum fihim, katakan hai Muhammad, Allah Taala beri pesanan bimbingan pada kalian. Wa mithla alaikum fil kitab ay qalat wallazi dzakarallahu annahu yutla alaihi fil kitab, ayat awal ayat ula allati qala surah Nisa ayat ketiga kan. Yang kata Allah Taala sebutkan mana Allah Taala peringatkan berifat mereka tentang mereka berserta dengan apa yang Allah sebutkan dalam kitab itu. Qala, berkata Aisyah, wallazi dzakarallahu annahu yutla alaihi fil kitab, dan dia kata yang disebut Allah Taala bahawa telah dibaca kepada baginda daripada kitab adalah ayat ula, ayat awal, ayat pertama, allati qala Allahu, yang Allah Taala menyatakan surah Nisa ayat ketiga, wa in khiftum an tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum min nisa. Jika kalian bimbang bahawa kalian tak boleh berlaku adil pada anak yatim ni, maka nikahilah apa yang kamu sukai, kamu mahukan dari kalangan wanita ni, masna wa thulatha wa ruba', ayat ketiga kan. Okay, dengan sanad daripada ini Ibn Abi Hatim riwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Aisyah bin Aisyah radhiyallahu anha berkata Aisyah, wa qawluhu ta'ala firmankan wa targhabuna an tankihuhunna, dan kalian ingin untuk menikahi mereka. Mana ingin raghabat ahadikum an yatimatihi. Okey. Itu keinginan seorang kamu tentang terhadap anak yatimnya yang fi hijrihi, dan dalam jagaan dia. Hina takunu qailatul mal wal jamal, ketika mana dia jadi sikit harta ataupun sikit kecantikan. Okey. Sikit harta, sikit kecantikan. Mana tak dia tak suka. Tak suka dia sebab mungkin sikit harta yang kecantikan. Fanahu ayyankihu ma raghibu fi maliha wa jamaliha bil yatama illa bil qist. Maka mereka pun ditegah daripada menikahi apa yang mereka mahukan pada harta atau kecantikan dari anak yatim, kecuali apa yang dengan adil saja. Sebab min ajli ragbatihim anhu, sebab mereka tak suka. Dan mereka kahwin juga kerana masalah orang tak nak harta tu di tempat lain. Dan asal kisah ni sabitun fi sahihain dan Bukhari Muslim. Ini kita kata masalah kes orang tu ada anak yatim bawah jagaan dia, yang mungkin tadi macam anak sepupu ataupun sepupu sendiri, yang mana orang tersebut boleh jadi wali kepada anak yatim tersebut, bahkan waris dia sekali. Jadi kat sini kalau dia kata dia tahan ataupun dia tak nak nikahi, kan, tak nak nikahi sebab apa, tak cantik dan sebagainya, tapi nikah juga ke dan sebagainya, sedangkan hanya kerana harta dan juga tak ada harta, dia nikah sebab harta, kecantikan tak ada tak suka. Okey. Jadi kalau ketika mereka nak nikah, tak nak nikah kerana tak ada harta, tak cantik, menikah kerana harta cantik pun salah juga, tak dibenarkan. Pasal ingin ketika tak cantik, tak ada harta, tak nak kahwin. Kalau sekiranya banyak harta cantik pun tak usah jadikan. Jangan jadikan sebab. Pasal benda ni berlaku adil. Sebab walaupun kerana harta dia ke, kerana bukan harta dia ke, tajuk dia kalau jadi isteri, mahar kena bayar, semua sekali kena komplit. Tak ada benda tertinggal hak. Tak ada kerana dia wali dia sekian maka tak ada sebarang tanggungan, tak ada yang kena jaga.
Dia kata sebab kerana ketidaksukaan mereka terhadap ni. Wa aslu sabitun fi sahihain wa Bukhari Muslim, ada datang hadisnya. Baik. Dia ada sini wal maksud ayat ni adalah anna rajula berurusan lelaki tu idza kana fi hijrihi, jika dalam jagaan dia yatimatun, ada anak perempuan yatim. Yahulu lahu tazwijuha, yang halal untuk dia mengahwini akan anak yatim tersebut. Fataratan, maka kadang-kala yarghabu an yatazawwajaha. Okey. Maka kadang-kala yarghabu an yatazawwajaha. Okey. Dia nak kahwin dengan anak yatim tersebut. Gitu. Fa amarallahu an yamharuha uswata amsalha min nisa. Maka Allah Taala perintahkan kalau kau nak kahwin perempuan tu, maka kau kena bayar mahar mahar perempuan tersebut seumpama seperti wanita-wanita seperti dia. Mana belanja kebiasaan berapa? 6,000 ke 10,000 kan bagi. Ada kerana anak yatim tak ada waris nak tuntut, kita pun bantai bagi RM5. Ini masalah. Fa illa bi'af'al falyadil ila ghairiha min nisa. Maka kalau dia tak boleh buat macam tu, tak ada nak bayar macam tu, maka pergi lari pada wanita selain anak yatim tu daripada wanita. Don't kahwin dengan anak yatim tersebut. Sebab tidak berlaku adil. Dia supposed to be berlaku adil. Kalau dia kata nak kahwin itu kena bayar macam mana orang biasa. Tapi kalau tidak, dan pergi lari. Pergi paling adil, maksudnya hendaklah dia menyimpang kepada selainnya daripada wanita. Faqad wasa Allahu azza wa jalla, Allah Taala telah luaskan. Kan? Luaskan akan cara yang tadi. Nikah wanita lain. Tak nikah. Wa hadzal ma'na fil ayatil ula allati fi surah bi awal surah. Dan inilah makna dalam ayat yang pertama yang mula dalam ayat awal surah. Kalau kita ayat 19 dan 28 atau ayat 3, itu datang pengertian yang sama berkenaan dengan dilarang mereka untuk nikahi anak yatim dalam keadaan tidak berlaku adil. Okey, itu kadang-kadang macam tu dia nak, tapi dia tak nak bayar dengan penuh, maka Allah Taala kata jangan. Wa taratan la yakun lirajuli fiha raghbatun. Dan kadang-kadang waktu yang lain tidak ada pada si lelaki itu pada anak pada perempuan anak yatim yang dijaga tu sebarang keinginan. Lidama matiha indahu, kerana ketidakkerupaan damamah ni dia tak pergi qabih, dia mungkin bukan pada rupa perbuatan pun dia, tapi kalau damamah ni pada rupa, buruk pada rupa, mungkin cantik pada yang lain tapi buruk pada rupa. Qabih pula pada perbuatan boleh qabih, pada rupa boleh qabih. So kat sini bukan damamah kerana ketidakrupawanan anak yatim tersebut indau di sisi dia. Okey, orang lain ada. Au fi nafsil amr, atau pada masa yang sama, pada masa yang sama pada masa yang sama dia memang tak nak pun, dia tak nak. Walaupun cantik pun dia tak nak. Okey. Fanahahullahu azza wa jalla dilaha an azwaj. Jadi Allah Taala larang kat sini untuk mereka sekat pula anak yatim daripada berkahwin. Kalau kita nak kahwin, kena adil. Kalau kita tak nak kahwin, tak suka rupa dia ke apa sebagainya, jangan pula sekat dia kahwin. Sebab kita takut apa? Khasyata ayashriku syarika ayashrakuhu fi malihi. Bimbang bahawa lelaki-lelaki yang kahwin dengan anak yatim tadi akan berkongsi pada harta dia. Alladhi bainahu yang ia milik antara dia dengan anak yatim tersebut. Maksud ulang balik macam sepupu tu lah. Pakcik dia mati, dia waris. Macam bila Nabi wafat, Fatimah ada, Ali waris. Bapa saudara pun waris kan? Bapa saudara ni pun waris dah. Tapi apa-apa sekali Ali waris juga. Mana Fatimah di samping dia Ali jadi wali ganti Nabi, dia juga jadi apa? Jadi boleh kahwin. Dia boleh kahwin, kahwin waris. So kalau kan anda kata kecil lagi ni dah kahwin dah, kita ceritakan kalau tak kahwin. Maka kalau dah berlaku macam tu, seorang lelaki ada anak perempuan, kemudian dia ada sepupu. Sepupu dia ni boleh kahwin dengan anak dia. Anak dia boleh kahwin. Sepupu berkenaan boleh kahwin dengan anak yatim yang ditinggalkan oleh lelaki tersebut. Kat sini sepupu tu adalah berkongsi dengan anak yatim tadi dari segi masalah harta sebenarnya. Okey. Kama qala Ibn Abbas, macam dikata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, wa hiya fi qoulihi ta'ala, dan dalam firman Allah Taala fil yatama ayat 3 surah Nisa. Fakana ar-rajulu fil jahiliyyah takunu indahu yatim, takunu indahu yatimatu.
Maka seorang lelaki pada zaman jahiliah dahulu ada di sini seorang anak yatim, fayalqi an alaiha thawbahu, dia campak ke atas yatim tu baju dia, tutup. Okey, fa idza fa'ala dhalika lam yaqdir ahadun ay yatazawwajaha abada. Dia buat cara macam tu, tak mampu, tak upaya seorang pun untuk berkahwin dengan anak perempuan, dengan budak anak yatim tersebut selama-lamanya. Fa idza kanat jaminatun wahawiyaha tazawwajaha wa akala ma'aha. Dia kata kalau dia kata anak yatim tu cantik, maka dia inginkan anak yatim tu dia kahwin dan juga dia makan harta dia. Wa in kanat damimah, kalau anak yatim tu hodoh, tak ada rupa, mana'aha rijal. Dia sekat daripada anak yatim tu semua lelaki dengan campak baju dia. Abada selama-lamanya hatta tamuta, sampai anak yatim tu mati. Fa idza matat warithaha. Bila anak yatim tu mati, dia warisi harta anak yatim tersebut. Dia wali. Fa haramallahu dzalika wa naha anhu, maka Allah Taala larang dari itu dan ingatkan daripadanya, tegah daripadanya, haramkan dan tegah daripadanya. Sebab apa? Sebab ini adalah amalan jahiliah yang berlaku. Dan kita faham bahawa dalam konteks ayat kita bincang ni sedang membincangkan berkenaan keadilan Allah Taala, hukuman Allah Taala. Jadi maka Allah Taala masukkan, selitkan balik untuk orang ingat balik. Sebab tajuk ni berkaitan dengan masalah hak anak yatim, hak isteri yang tak boleh seorang tu abaikan hanya kerana dia ada idea tertentu dalam kepala dia. Okey, baik. Okey, Allah Taala katakan waqala fi qawlihi ta'ala, dan beliau berkata pada firman Allah Taala, wal mustad'afina minal wildan, dan orang-orang lemah di kalangan anak-anak. Kanu fil jahiliyati, dalam zaman jahiliyah, la yurithuna al-sighar. Mereka tak mewariskan harta kepada anak-anak kecil. Walal banat, juga anak perempuan. Wa dzalika qauluhu la tu'tuhunna ma kutiba lahum. Itulah yang Allah Taala maksudkan dengan kamu tak berikan mereka apa difardukan untuk mereka. Maka Allah Taala fanahahum an dzalika, fanahallahu an dzalika, Allah Taala larang daripada itu juga. Wa bayyana likulli dhi sahmin sahmahu. Allah Taala terangkan untuk setiap memiliki akan habuan dia. Faqala lidzakari mithlu hadhil unsayain, maka Allah Taala firman untuk yang lelaki seumpama habuan dua orang perempuan. Saghiran atau kabiran, kecil atau besar. Wa kama qala Sa'id bin Jubair, ini dua kata demikianlah dikatakan Sa'id bin Jubair dan selain beliau. Wa qala Sa'id bin Jubair, kata Sa'id bin Jubair fi qawlihi, dan firman Ta'ala, wa antaqumul yatama bil qist, yang kalian melaksanakan pada anak yatim dengan keadilan. Kama idza kanat dzatil jamalin wa malin nakahatha wasta'sarat biha, kadzalika lam takun dzata malin wala jamalin fankihha wasta'sar biha. Okay, dia kata macam mana dahulu sekiranya anak yatim tu ada harta, ada kecantikan dan harta, dinikahi ia, dan juga wasta'saratha, dilebihkan berikan keutamaan pada anak pada anak yatim tersebut. Wa kadza idza lam takun dzata malin wala jamal. Dia kata demikian juga dia tak ada harta dan juga tidak ada kecantikan. Mana fangkaha, dinikahi wasta'sara biha, dan dia kena jaga ataupun lebihkan ataupun beri keutamaan pada dia. Tak boleh dia tinggalkan anak yatim macam tu. Tak boleh buat pengabaian, tak boleh buat benda yang menganiaya anak yatim berkenaan. Tak kira cantik ada harta atau tak cantik tak ada harta, sama je. Itu yang Allah Taala kata wa antakum liyatama bil qist, kamu melaksanakan pada anak yatim dengan kesaksamaan. Tak ada beza cantik atau tak cantik. Walaupun hati tak kata lain, tapi itu sebab kenapa kalau boleh, kalau tak boleh kahwinkan orang lain. Kalau kita berlaku adil, kahwinkan orang lain. Jangan kita sibuk kacau. Okey? Tapi benda ni masyarakat kita payah nak jumpa. Payah jumpa. Masyarakat Arab zaman dahulu pasal dominan, lelaki ni kuat dalam masalah pengurusan sebagainya. Jadi dengan sebab itu tajuknya berulang. Sebab itu Allah Taala peringatkan. Okey. Wa qaulullah Ta'ala firman lepas tu, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima, dan apa-apa kalian buat daripada kebaikan, maka Allah Taala terhadapnya mengenainya adalah amat mengetahui. Ini adalah tahyijan ala fi'il khairat. Ini adalah untuk merangsang kepada pelakuan kebaikan-kebaikan, wamtithalan lil awamiri, dan ikutan kepada perintah-perintah. Wa anallahu azza wa jalla alimun bi jami'i dzalika, dan bahawa Allah Taala amat mengetahui terhadap semua itu. Wa sayajzi alaihi, dan dia akan balas di atasnya. Awfarul jazaa'i wa atammiha. Awfarul wa atammahu. Dia akan membalas ke atas amalan yang kita buat dengan secukup-cukup, sebanyak-banyak balasan dan secukup-cukup akan ganjaran. Takkan kurang sikit pun. Okey, baik. Okey, wallahu alam. Ni ayat pendek satu sikit je. Misalnya dia adalah masalah macam ungkitan balik, dan ini lepas ni juga
kita akan jumpa lagi beberapa hukum yang merujuk balik pada awal surah. Awal surah ini masalah-masalah yang daripada isteri sebagainya. Sebab ini akan berterusan ayat kita bincangkan tentang tajuk ni sampai ayat yang ke 135. 135 baru stop. Lepas tu baru nanti 136, 141 kita masuk tajuk lain. Jadi tajuk yang sekarang ni masih lagi berkaitan dengan keadilan Allah Ta'ala. Keputusan Allah Ta'ala semua adalah adil dan saksama. Okey, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Ada soalan? Ada Okay, tak ada, kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.